Alhamdulillah, hari ini saya rakamkan rasa cukup bangga dan tahniah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia secara keseluruhannya kerana telah pun berjaya meluncurkan dasar pendidikan digital pada hari ini yang memang ditunggu-tunggu, khususnya dalam konteks apakah dia pengisian dan konten bila kita bercakap tentang dasar pendidikan digital ni. Alhamdulillah, hari ini seperti yang kita telah pun nyatakan dan tunjulkan dalam persembahan khususnya dalam di layar sebentar tadi adalah terkait rapat dengan beberapa teras penting dan teras yang ingin kita pastikan ia harus juga berjalan dengan baik, bukan sahaja setakat melahirkan anak murid yang fasih digital, tetapi beberapa aspek penting juga mesti diberikan perhatian. Antara lain termasuklah kompetensi guru yang fasih digital, pentadbir, infrastruktur dan infrastruktur, dan juga sisi manusiawi yang juga mesti kita angkat apabila kita bercakap tentang dasar pendidikan digital ini. Jadi secara keseluruhannya ia telah pun berlangsung dengan sangat baik untuk kita angkat ketika ini. Apatah lagi kita menuju kepada kurikulum baru, pendidikan masa depan dan juga penguasaan digital yang akan memungkinkan kita melonjakkan lagi pendidikan, khususnya mutu pendidikan Malaysia di mata dunia dan di persada antarabangsa, insya-Allah. Terima kasih. YB, kenapa perlunya pelaksanaan DPD? Kenapa perlunya? Ini masanya. Kerana inilah masanya yang terbaik. Ketika ini dalam keadaan kita memang sudah pun maknanya sebelum ini semasa pandemik kita sudah pun melaksanakan tetapi tidak ada dasar. Jadi untuk mengukuhkan lagi apabila kita bercakap tentang teras-teras tadi, dia mesti ada dasar. Jadi bila dasar ini kita dapat perkukuhkan dan kita luncurkan, maka ekosistem ini akan lebih kuat berdasarkan apa yang kita telah angkat sebagai dasar utama ini. Jadi apa kekangan utama? Mungkin dari segi peranti ke? Ya, kita acknowledge semua cabaran itu, termasuk cabaran peranti, cabaran internet, jaringan internet dan sebagainya. Dan itu sebab tu saya kata dasar ini penting supaya kita boleh angkat dasar ini dalam keadaan kita juga cuba untuk mengatasi isu-isu yang dikatakan sebagai cabaran sebentar tadi. YB, cerita pasal digital ni, di Sabah Sarawak kita tahu kekangan apa ini connection dan sebagainya. Macam mana nak penetrate that area yang terlalu mendalam? Seperti saya sebut tadi, sebenarnya semua jaringan telah pun ada di semua sekolah KPM tapi terhad. Jadi ini antara mengapa dasar ini penting untuk kita angkat dalam keadaan ia bukan sahaja bercakap tentang internet tetapi juga peranti itu juga pengisian. Sebab tu pelantar ada 5 ini telah pun kita berikan fokus. Kalau tak ada internet pun ia masih boleh digunakan. Maknanya dari segi sources, dari segi reference, guru masih boleh gunakan dalam konteks bahawa bahan-bahan itu telah pun berada dalam peranti-peranti yang disediakan. Okey? Macam tadi YB kata 22% guru masih di kompetensi di peringkat asas. Okay. So agaknya bila nak sampai? Kita sudah pun buat unjuran kita. Sebentar tadi telah dipaparkan unjuran-unjuran tersebut. Jadi kita memang mengadakan siri latihan kompetensi ini sepanjang tahun untuk memastikan mereka ini benar-benar diangkat daripada asas, pertengahan dan kemudian kumpulan jauhari. Kumpulan jauhari kita ni masih 5%. Jadi kita masih memerlukan daripada intermediate yang pertengahan ini 76% ini untuk terus dilonjakkan. 22% ini mesti menganjak. Maknanya ada proses ansur maju di kalangan kompetensi guru-guru ini juga untuk supaya mereka benar-benar dapat bersama dalam dasar pendidikan digital ni. Mungkin ada sasaran bila nak sampai 2025 kita mesti sampai sasaran tersebut. Maknanya ada unjuran dia. Maknanya daripada asas sebab kemasukan guru kita ni kan ada fasa-fasa dia. Jadi ada dia punya unjuran-unjuran dia untuk setiap tahun. Jadi 2025 kita nak maknanya guru-guru kita ni menguasai kompetensi tersebut. Alright. Itu beban baru bagi guru-guru yang berusia pendigitalan. Kita ada ruang untuk mereka juga maknanya sekurang-kurangnya untuk bersama dalam konteks memastikan bahawa kompetensi mereka ini juga kita berikan. So jangan risau, guru-guru ini yang disebut sebagai mungkin sedikit maknanya cabaran itu ada pada mereka, tapi kita akan bantu. Sebab itu kita ada kumpulan-kumpulan guru yang akan turun dan membuat kunjung bantu untuk memastikan bahawa mereka juga tidak tertinggal dalam konteks penguasaan digital ini. Dari mana anda sambutan macam mana? Setakat ini alhamdulillah, saya fikir tak ada siapa yang menolak tentang maknanya rempuhan digital ini, kerana ini adalah zamannya
Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan ruang ini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yelah, mungkin berkenaan dengan bully cyber tadi. Tadi waktu ada nyatakan kebesaran YB lalu rancang menggunakan digital mungkin kepada. Sebab tu saya sebut tadi antara perkara penting yang mesti ada adalah kesejahteraan digital itu. Jadi bagaimana penggunaan digital ini untuk sisi manusiawi, untuk memastikan kesejahteraan semua pihak, pengguna, mereka yang menerima dan mereka yang menggunakan keseluruhan dunia maya ini, supaya benar-benar dapat kita kuasai dalam konteks memahami bahawa ada lagi sudut-sudut nilai kemanusiaan yang mesti dijaga, khususnya kesopanan, tentang akhlak, adab, dan juga mengelakkan daripada kes-kes seperti sexual grooming dan sebagainya. Jadi well-being, digital well-being ini sangat penting. Okay? Alright, terima kasih. Yang lagi? Tiada konteks digital, tiada konteks lagi. Kita sedang menuju ke arah itu. Masih lagi ada ruang untuk kita perbaiki, ruang untuk kita maknanya menggunakan sepenuhnya digital textbook. Dalam masa yang sama, textbook yang biasa ni masih ada lagi bagi sekolah-sekolah dan mengisi ruang-ruang yang mana belum capai lagi. Tapi insya-Allah saya ingat dengan adanya delima, pelantar delima ini, keseluruhan textbook itu mana Cik Zainal sudah pun kita masukkan dalam maknanya pelantar itu, dan guru-guru dah boleh dan anak murid pun boleh. Yang penting peranti sekarang ni. Peranti juga, kalau ada peranti dah memang boleh ke arah digital textbook.